Kan? Kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia. Baik. Cikgu, penting ke kegiatan ekonomi ni, cikgu? Kan? Okey. Basic idea. Kalau kamu masih ingat lagi sejarah, zaman prasejarah. Zaman prasejarah memang tak ada kegiatan ekonomi. Tapi korang perasan tak? Orang-orang zaman prasejarah, mereka pergi memburu binatang, mengutip hasil hutan. Dan juga, dua ni lah, menangkap ikan. Ini adalah kegiatan ekonomi awal. Kegiatan ekonomi awal untuk apa? Untuk mendapatkan makanan. Maknanya, kalau zaman sekarang ini, kita dah tak buat benda-benda tu. Tapi, apa yang kita buat? Sebagai pergi kerja di kilang ke, kerja di office ke kan? Itu juga adalah kegiatan ekonomi untuk kita dapatkan pendapatan, dan pendapatan itu kita boleh gunakan untuk membeli makanan. Jadi bak kata Izakil, beras kita beli. Izakil kata beras kita beli ya. Jadi orang lelaki, beras kita beli. Orang perempuan, beras anda masak. Anda masak Orang perempuan pandai masak nasi tak ni? Alia Khairina pandai masak nasi. Ifaliana, Lishin pandai masak nasi. Jahatnya. Raja Ili pandai masak nasi tak ni? Yang ada yang masak nasi hangit kan? Mestilah pandai. Okey, baik. Pandai lah cikgu. Cikgu ni apa? pandai lah. Okey. Nak tanya, ni pandai masak ikut rice cooker ke ataupun pakai jari? Mana satu? Pakai jari. Okey. Baik. Dia kalau orang yang pandai masak nasi, dia pakai jari. Dia pakai jari. Dia ukur air. Kan? Cikgu tahulah sebab cikgu pemasak. Cikgu tahu. Kan? Baik, bagus. Cikgu cakap je semua jenis nasi saya boleh masak. Wow, Sarah. Wow. Wow lah sangat. Baik, tak apa. Cikgu tak nak banyak. Cikgu nak nasi Arab je. Nasi Arab. Raja Ilya boleh tak masak nasi Arab? Lishin boleh tak masak nasi Arab? Okay. Ke nasi? Boleh. Boleh okay. Nasi Arab my favourite. Suka tu nasi Arab. Okay. Saya guna instant je lah. Okay, tak apa. Jadi, ini merujuk kepada kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia. Sebenarnya kegiatan ekonomi, untuk dapatkan pendapatan. Dengan pendapatan itu, kita boleh membeli beras dan barang-barang makanan untuk kita makan. So, itulah dia kepentingan kegiatan ekonomi, iaitu kepentingan yang pertama, iaitu peningkatan taraf hidup. Kepentingan kegiatan ekonomi adalah untuk peningkatan taraf hidup, di mana penduduk dapat meningkatkan taraf hidup mereka apabila melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi. Kalau melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi. Petunjuk taraf hidup, maknanya kayu ukur taraf hidup itu meningkat boleh dilihat melalui peningkatan jumlah pendapatan per kapita keluarga, perumahan yang selesa, tahap pendidikan dan juga lain-lain kemudahan. So, macam mana kita nak tahu taraf hidup seseorang itu lebih baik? Kita akan tanya apa? Yang pertama sekali, kita akan tanya berapa gaji kau, betul tak? Tapi sebenarnya, kita tak boleh tanya gaji orang. Sebab itu adalah rahsia peribadi. Kita tak boleh tanya. Kita boleh anggarkan, tapi kita tak boleh tanya, berapa gaji kau kat sana? Berapa gaji kau? Tak boleh. Berapa gaji jadi doktor Tak boleh. Dia tak manis sebenarnya. Tetapi, kita boleh tahu bagaimana orang itu, taraf hidup dia, bila kita tanya, kamu tinggal di mana? Kalau dia kata, saya tinggal di kawasan Subang Jaya. Okey, kita dapat.
oh Subanjaya ni kawasan yang orang kaya raya, orang yang mewah, oh taraf hidup dia bagus. Kalau dia kata, oh kamu tinggal di mana? Oh saya tinggal di Tanjung Karang. Ting kita kata, oh Tanjung Karang, iaitu orang-orang yang tinggal di kawasan sederhana, di kawasan kampung, okay, yang ada tanah dan bercucuk tanam. Terus kita kata, oh kamu ni pesawah padi ke? Sana memang banyak sawah padi. Betul tak? Jadi kita boleh tahu okey taraf hidup seseorang melalui di mana dia tinggal dan juga okey dan di mana dia tinggal dan juga kat mana dia tinggal tu sebenarnya. Cikgu lah tu. Tak. Cikgu biasa-biasa je. Korang tengok cikgu tinggal kat mana? Nampak? Okey. Dalam air lah, tepi tembok lah, tepi batu. Kau nampak ni tepi batu ni ha? Kan? Kesian cikgu. Kan? Cikgu kalau Subanjaya rumah yang low cost tu macam mana? Kira-kira ambil dia punya aura lah, aura dia. Okey. Jadi peningkatan pendapatan penduduk okey, membolehkan kuasa beli, taraf kesihatan dan tahap pendidikan penduduk turut meningkat. Bila income meningkat, contohnya macam gaji kamu, mula-mula kamu kerja 1,500, kemudian bila lama-lama kamu kerja, gaji kamu 4,000. Baik. Gaji berapa banyak yang kamu rasa kamu akan hidup selesa? Kalau zaman sekarang lah, kamu rasa gaji banyak mana yang kamu rasa hidup kamu selesa? Cuba kita tahu cikgu. Adakah 2,000, 3,000, 3,500 ataupun 4,000? Gaji banyak mana yang kamu rasa okey memberikan keselesaan kepada kamu? Bukan nak kaya tapi selesa. Cukup mencukupi. Itu yang cikgu nak. The figure okey tentang gaji, berapakah gaji yang sesuai, yang selesa untuk kamu. Berapa? Siapa tahu? Ada tak? Tak ada idea. Tunggu bila kahwin nanti. Alamak. Okey, 7,000 hingga 10,000. Okeylah, Raja Ili. Ya, memang ianya boleh diterima akal lah. Kalau 7,000 hingga 10,000 tu boleh diterima akal. Yes. 7,000 hingga 10,000 tu sesuai untuk orang yang berpasangan lah. Kalau yang suami isteri baru kahwin, kalau pendapatan dia 7,000 hingga 10,000, itu selesa. Itu selesa. Okey. Jadi itu yang dikatakan peningkatan pendapatan akan menyebabkan peningkatan taraf hidup. Ya, peningkatan taraf hidup. Okey. Baik. So yang kedua, kepentingan kegiatan ekonomi adalah untuk kemajuan ekonomi negara, di mana kegiatan ekonomi dapat menyumbangkan pendapatan. Okey. Okey Zah. Okey, menyumbangkan pendapatan untuk membiayai perbelanjaan mengurus dan mentadbir negara. Dan pendapatan negara diperoleh daripada cukai, hasil ekspor, kedatangan pelancong, pelancong asing dan keuntungan aktiviti perniagaan. So, menurut Perbadanan Pembangunan Perbandaran Luar Malaysia, sektor perkhidmatan, khususnya pendidikan dan pelancongan, telah menjadi pemacu utama kepada pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Wow. Ini fakta terbaru. Ekonomi negara kita sebenarnya banyak kemajuan daripada kerana apa? Kerana kegiatan pendidikan dan juga kegiatan pelancongan. Sebab tu kalau kamu tengok di Malaysia, banyak tertumbuhnya universiti. Begitu juga banyak kolej-kolej antarabangsa. Begitu juga kolej-kolej swasta yang muncul di negara kita. Dan kolej-kolej ini, dia punya pelajar bukan semata-mata untuk penduduk di Malaysia. Malah penduduk daripada luar negara juga datang ke sini untuk belajar di kolej-kolej tersebut. Kita ada Lim Kok Wing, kita ada Taylor's College, kita ada banyak lagi. Jadi, penduduk ataupun pelajar-pelajar daripada luar juga datang ke sini untuk belajar. Rafi College belum lagi. Belum lagi. Okey. Jadi, dengan itu menghasilkan pendapatan
untuk negara kita. Dan sebenarnya, okey Aaron, untuk pengetahuan kamu sebenarnya cikgu insya-Allah tahun depan cikgu nak buka satu akademi. Okey, ACR, Akademi Cikgu Rafi. InsyaAllah pada tahun 2023 cikgu akan daftarkan untuk Akademi Cikgu Rafi, di mana cikgu akan melatih, cikgu nak melatih guru-guru sejarah yang baru. So kalau ada kamu semua yang memang minat untuk mengajar sejarah dan dapatkan income, so cikgu nak latih kamu menjadi guru-guru sejarah, guru-guru geografi yang lebih baik, yang mengajar macam mana cikgu ajar, yang mengajar dengan penuh semangat dan memberikan maklumat supaya budak-budak semua, pelajar-pelajar semua pandai. Jadi semua itu akan bekerja di bawah Akademi Cikgu Rafi. Kita akan berikan latihan dulu, kemudian nanti kamu akan boleh manage untuk buat kelas-kelas online, malah juga kamu boleh dijemput untuk pergi ke sekolah lain. Boleh mengajar waktu umur saya ke? Sekarang tak boleh lah. Kamu kena tunggu habis SPM dulu. Habis SPM dan sebagainya, kalau ambil STP apa semua, dan insyaAllah boleh bagi tahu cikgu, cikgu akan ambil untuk masuk ke Akademi Cikgu Rafi untuk cikgu ajar jadi guru, guru sejarah atau guru matematik atau guru apa juga secara online. Dan kamu boleh menghasilkan pendapatan kamu sendiri. Siapa agak-agak siapa nak join? Siapa yang agak-agak yang berani untuk mengajar macam cikgu? Okey, baik. Siapa yang nak belajar cara-cara mengajar macam mana cikgu ajar, cikgu akan buka. Okey. Ya, tak apalah cikgu. Indonesia. Tak apalah cikgu. Okey, nak jadi editor. Raja Ilir. Cikgu, Raja Ilir. Okey, cikgu yakin Raja boleh? Raja boleh. InsyaAllah, insyaAllah. Okey. Mesti stres punya. Okey. Okey, Raja. Okey, nanti PM tepi. Baik. Kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia yang pertama, peningkatan taraf hidup. Yang kedua, kemajuan ekonomi negara kita. Okey. Dan juga yang ketiga, berlakunya pemindahan teknologi. Dengan kemajuan ekonomi, dengan kegiatan ekonomi, maka berlakulah pemindahan teknologi. Di mana kalau kita lihat, pemindahan teknologi ini maksudnya pemindahan kemahiran, pemindahan kepakaran dan teknik dari satu negara ke negara lain melalui proses pembelajaran, pengalaman dan latihan. Di Malaysia ini terdapat dua cara pemindahan teknologi dilaksanakan, iaitu latihan pekerja dan latihan sambil kerja. Dan pemindahan teknologi juga dapat dilakukan melalui proses penyelidikan dan pembangunan, iaitu research and development. Baik, pemindahan teknologi ni macam mana cikgu? Baik, korang tengok tak ada kereta baru, iaitu kereta Pro 2, iaitu Pro 2 Alza yang baru. Ada tengok Alza yang baru kan? Yang dah keluar, dah jual tu kan? Baik. Sebenarnya kalau kamu tengok, kereta Alza yang baru itu adalah sama seperti kereta Toyota. Toyota yang baru nak keluar. Iaitu kalau tak silap cikgu, Toyota yang macam Toyota Veloz ke? Veloz. Toyota Veloz. Dia hampir sama dengan Pro 2. Pro 2 Alza. Hampir sama. Memang sama pun sebenarnya. Memang sama. Memang sama. Dan kalau kita lihat macam mana boleh sama cikgu? Adakah Pro 2 tiru Toyota? Ataupun Toyota tiru Pro 2? Sebenarnya itulah dipanggil pemindahan teknologi. Iaitu daripada Toyota, teknologi Toyota telah dipindahkan ke Pro 2. So itu dipanggil pemindahan teknologi. Cikgu tak kena samakan ke? Tak. Sebab Toyota memang beri kebenaran tu. Sebab Pro 2 dengan Toyota memang buat deal sama-sama. Memang buat deal sama-sama. Jadi sebab itu Toyota juga
Tak ada masalah. Betul, Toyota asal Jepun, betul. Tapi dia ada kerja sama. Sebagai contoh, kalau kita tengok ni ini dia. Pro 2 Alza sebelah kiri itu dan sebelah kanan itu Toyota Veloz. Okey, Toyota Veloz. So kalau kita lihat sebenarnya kedua-dua ini menggunakan kita kata sebagai model Daihatsu Xenia dan juga Pro 2 Alza ni, dan Veloz is the sister car to the Alza, both being manufactured by Pro 2. Kedua-duanya telah dibina di kilang Pro 2. Okay. So kalau kita lihat sama. So tapi dia ada jenama Toyota Veloz ada. Ya, kereta ni. Ya, betul. Okay. So kalau kita lihat memang sama. Okay, hadapannya pun hampir sama. Cuma ada sikit perbezaan lah. Sebelah kanan tu dan sebelah kiri tu Toyota. Warna biru tu Toyota. Warna merah tu adalah Pro 2. Pro 2 Alza. Nampaklah ada sedikit perbezaannya. Kilang Toyota, ada kilang Toyota kat Malaysia, ya betul. Tapi kilang Toyota kat Malaysia dia berkongsi dengan Pro 2. Dia berkongsi dengan Pro 2. Dia berkongsi dengan Pro 2 sebenarnya. Nampak tak? So ini dipanggil pemindahan teknologi. Iaitu teknologi Toyota dipindahkan ke Pro 2. Ke Pro 2. Nampak tak? Dia hampir sama sebenarnya. Veloz tu dengan Alza. Memang bukan hampir sama, memang sama. Memang sama, cuma adalah beberapa perkara yang mungkin ada perbezaan dia. Dalaman dia pun hampir sama. Dalaman dia pun hampir sama. Semuanya hampir sama. Cuma harga je yang berbeza lah. Harga berbeza kerana apa? Satu tu brand Toyota, satu lagi tu brand Pro 2. Jadi itu sahajalah perbezaan dia. Dan kalau kita lihat, macam mana boleh berlaku macam ni cikgu? Sama. Toyota dengan Pro 2 telah buat perjanjian untuk transfer teknologi daripada Toyota transfer ke Pro 2. Sebab itu dibenarkan untuk menggunakan body model yang sama. Honda dengan siapa? Honda dia standalone. Honda dia bersendirian. Kalau Proton dulu dengan Mitsubishi. Tetapi sekarang bukan dengan Mitsubishi dah. Sekarang ni Proton dengan Geely China. Sebab itu X70, X50, X90 yang coming soon dan juga S50 coming soon, semuanya adalah model-model yang diambil daripada Geely China. Kerana ada perjanjian di antara Proton dan juga Geely. So itu memang kenapa berlaku macam tu? Pemindahan teknologi. Nampak tak? Tak ada. Model dengan Ducati dia kerjasama. Dia kerjasama. Ingatkan desain sama kena saman? Tak. Desain sama kalau tanpa kebenaran memang kena saman. Tapi kalau desain sama atas kebenaran tak ada masalah. Dia memang buat atas kebenaran lah. So itu pemindahan teknologi. So kegiatan ekonomi akan menyebabkan peningkatan taraf hidup, kemajuan ekonomi negara, pemindahan teknologi dan juga akan mewujudkan peluang pekerjaan. Jadi kepelbagaian kegiatan ekonomi dapat menyediakan pelbagai peluang pekerjaan. Dan ini menyebabkan kadar pengangguran di Malaysia berkuranganlah. So prestasi ekspor dan pengeluaran perindustrian semakin kukuh juga telah mewujudkan peluang pekerjaan dalam sektor primer, sekunder dan juga tertier. Baik cikgu, Mercedes ada dengan BMW? Tak ada. Mercedes standalone, BMW pun standalone. Dia bersendirian, dia tidak ada kerjasama dengan sesiapa. Sebab dia adalah model-model premium. Model-model yang premium. Baik. So inilah dia kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia. Peningkatan taraf hidup, kemajuan ekonomi negara, pemindahan teknologi,
dan juga mewujudkan peluang pekerjaan. Sekarang Tesla dah nak kembang kat Malaysia. Ya, betul. Okey, Tesla juga sudah nak berkembang ke Malaysia. Bagus tu. Okey. Baik. Selain daripada itu, apa lagi kebaikan, kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia? Ada lagi. Okey, kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia seterusnya adalah peningkatan infrastruktur. Maksudnya apa? Apa itu peningkatan infrastruktur? Apa itu infrastruktur, cikgu? Infrastruktur maknanya adalah kemudahan asas ditingkatkan. So ada peningkatan pada kemudahan asas, especially kemudahan yang ditingkatkan adalah seperti jalan raya dan lebuh raya. Iaitu dengan kemajuan ekonomi yang pesat di negara kita menggalakkan pembangunan infrastruktur, iaitu menggalakkan pembangunan jalan raya dan lebuh raya seperti lebuh raya Utara Selatan Plus dan lebuh raya Pantai Timur. Kemudian kita ada jalan kereta api seperti MRT, ETS, Electric Train Service, LRT, Express KLIA, ERL. Ini semua dibina untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas. Pengangkutan udara, terbinalah KLIA dan lapangan terbang antarabangsa untuk meningkatkan industri pelancongan dan juga mewujudkan pelabuhan seperti pelabuhan antarabangsa, Pelabuhan Klang, Pelabuhan Tanjung Pelepas untuk memudahkan urusan import dan ekspor. Peningkatan infrastruktur. Nampak tak? Bila ada kegiatan ekonomi, meningkatlah infrastruktur negara. Cuma infrastruktur kita tu memang makin banyak. Cuma mungkin kualiti je lah yang dipertikaikan. Contoh macam jalan raya. Memang di Malaysia ni, mana-mana tempat ada jalan raya. Tetapi kualiti jalan raya, Masya Allah. Kualiti jalan raya je lah. Kalau ibaratkan ada seorang tu bagi tahu cikgu kalau transformer kalau Optimus Prime turun ke Malaysia, dia jadi apa? Kontena, lori kontena kan. Kemudian dia terus bergerak di jalan raya kan. Terus dibangun terus apa? Sakit badan lah. Asal berlubang-lubang jalan raya Malaysia ni. Sakit badan dia. Berlubang-lubang lah jalan raya di Malaysia ni. Aduh, itu Optimus Prime. Berlubang-lubang jalan raya di Malaysia ni. Saya sakit. Kerana apa? Kerana jalannya tak elok kat sini. Macam itulah, contoh. Okey. Jadi, kalau kita lihat, kenapa begitu? Kerana kualiti jalan raya kita memang kurang berkualiti. Kerana kualiti jalan raya kita iaitu mudah rosak. Baik. Bila mudah rosak ni, kamu jangan salah faham. Bukanlah cikgu nak salahkan kerajaan kamu semua. Bukan. Tetapi kita kena faham bahawa ini semua berkaitan dengan iklim negara kita. Kamu tahu kan iklim negara kita? Panas dan lembap sepanjang tahun. Dan panas pula tu suhu mencecah 38 darjah Celsius. Panas tu 38. Kemudian hujan yang banyak melebihi 2,600 mm. Jadi bila panas sangat, kemudian boom, hujan yang lebat siap banjir. Lepas tu panas balik, boom, hujan lebat yang banjir. Jalan raya mana pun tak tahan. Memang mudah pecah. Sebab apa? Iklim kita yang ekstrim. Kualiti iklim kita yang sangat-sangat ekstrim. Kalau panas sangat, kalau hujan sampai banjir. Jadi menyebabkan kualiti, boleh betul. Ini menyebabkan kualiti jalan raya kita memang tak tahan. Kita sendiri pun, badan kita, korang tengok kalau kita tiba-tiba panas, tutup hujan. Kemudian panas, pagi panas kan, petang pop hujan. Tengok badan kita jadi apa? Jadi lemah, kan nak demam. Betul tak? So macam itulah jalan raya kita. Jalan raya kita pun macam tu. Bayangkanlah dia tu terdedah kat luar tu. Dengan panas, tutup banjir.
Lepas tu panas, kering, lepas tu banjir. Jalan raya pun tak tahan. Rosak. Jadi kerana faktor apa jalan raya kita mudah rosak? Kerana faktor iklim kita yang ekstrim. Okay. So jangan kita salahkan, jangan salahkan orang tu, orang ni, dia tak buat kualiti baik lah apa semua. Dia dah buat kualiti baik dah. Tapi faktor iklim yang ekstrim. Baik. So, itu yang kelima. Peningkatan infrastruktur. Kepentingan kegiatan ekonomi yang kelima iaitu peningkatan infrastruktur. Dan kepentingan ekonomi yang keenam, berlakunya proses pembandaran iaitu urbanisasi. Di mana kegiatan ekonomi sebenarnya telah menyumbangkan kepada proses perbandaran, di mana ada berlakunya wujudnya bandar-bandar baru seperti Petaling Jaya, Shah Alam, Bayan Lepas. Ini semua bandar-bandar yang muncul akibat perindustrian. Kemudian juga sektor perkhidmatan seperti Putrajaya dan Cyberjaya. Itu wujudnya bandar baru. Jadi, kepelbagaian kegiatan ekonomi turut menambahkan peluang pekerjaan dan menggalakkan penghijrahan penduduk luar bandar ke bandar untuk dapatkan pekerjaan. So, kemajuan ekonomi secara tidak langsung menyebabkan perkembangan dan perluasan saiz serta pertambahan fungsi bandar. Tapi paling penting kita nak tengok apa tahu, iaitu menambahkan peluang pekerjaan dan menggalakkan penghijrahan, perpindahan penduduk luar bandar ke bandar. Tak percaya, cuba korang tengok. Cuba tanya mak ayah kamu. Kamu mesti tahu, mak ayah kamu sebenarnya bukan orang Kuala Lumpur. Mak ayah kamu bukan sebenarnya orang Selangor. Kalau tanya mak, oh mak orang Kelantan, ayah orang Perak. Oh, mak orang Kedah, ayah orang Melaka. Betul tak? Siapa kat sini mak dia atau ayah dia orang Kelantan? Siapa kat sini mak atau ayah dia orang Kelantan? Aaron. Okey. Orang Kelantan. Okey. Ya. Yeah. Dan siapa kat sini mak atau ayah dia orang Perak? Ataupun orang Kedah belah utara. Orang Perak, orang Kedah. Tesi Shun. Okey. Ya, Ifaliana. Kalau kamu tanya dia orang, macam mana Raja Ili? Macam mana mak dengan ayah boleh sampai sini? Oh, mak dengan ayah boleh sampai ke sini sebab mak ayah cari kerja. Mak ayah habis belajar, kemudian mak ayah terus dapat kerja kat sini. Jadi, dulu kalau kat kampung tak ada pekerjaan. Sekarang duduk sini ada pekerjaan. Itulah dia. Inilah penghijrahan mak ayah kita daripada kampung berpindah ke sini. So kalau macam korang nanti, kalau korang dah besar nanti, korang nak bekerja kat sini lagi ke? Cuba korang pindah pula. Kan? Korang pula yang pindah. Mak, ayah, saya nak pindah kampung lah. Saya nak belajar bercucuk tanam. Saya nak menternak lembu ke? Pindah luar negara lah cikgu. Wow, pindah luar negara. Terbaik. Pindah luar negara kat mana tu, Ifah? Kan? Pindah kat luar negara kat mana tu? Australia ke apa? Okey. Pindah ke luar negara. Ini menggalakkan penghijrahan. Okey. Confirm masuk hospital lepas cakap kat parents. Yeah, betul. Baik. Dan juga kalau kita lihat yang terakhir, yang ketujuh, kepentingan kegiatan ekonomi adalah pengurangan import. Kegiatan ekonomi tempatan mengurangkan pergantungan negara kepada barangan import. Kerajaan telah mengambil beberapa langkah bagi mengurangkan import. Anda tahu tak import tu apa? Import tu bawa barang daripada luar masuk ke dalam. Kenapa tak bagus, cikgu? Kenapa kena kurangkan pergantungan negara kepada barangan import? Kalau kita ambil barang import sahaja, duit negara kita akan kena keluar sebab kena bayar barang tu. Bila kita bayar barang tu, duit kita keluar. Jadi ini merugikan negara kita.
Kita tak nak duit keluar, kita nak duit masuk banyak ke dalam negara kita. Jadi sebab itu kerajaan telah menggalakkan langkah-langkah untuk mengurangkan import. Seperti menggalakkan sektor industri kecil sederhana, menggalakkan pengeluaran sektor pertanian seperti buah-buahan, sayur-sayuran, perikanan dan juga ternakan. Kamu tahu tak? Suatu ketika dahulu, banyak kasut-kasut kita adalah brand daripada luar negara. Kita beli Adidas, kita beli Nike, kita beli kasut-kasut yang brand luar negara kan. Kita pun tertanya, kita beli sebab apa? Sebab tak ada brand Malaysia lah. Tak ada brand. Siapa kata? Kamu tahu kan Bonia Sembonia itu adalah Malaysia. Itu Malaysia. Kasut-kasut tu sebenarnya Malaysia, brand Malaysia, Bonia. Kemudian bila kamu kata, saya nak beli makanan biskut cikgu. Saya beli biskut-biskut seperti apa? Seperti crackers, Jack Herbs dan sebagainya. Itu luar negara cikgu. Kan? Habis tu kau beli apa lagi? Saya beli brand-brand jenama luar negara seperti Julies. Julies kan biskut-biskut Julies yang bulat-bulat kan. Itu brand luar negara cikgu. Salah. Julies sebenarnya brand Malaysia. Kilang dia kat Melaka. Tapi nama dia tu nama international, Julies. Julie kan. Itu brand dia kat Melaka, kilang dia kat Melaka. Jadi, macam mana kita kata, bermakna banyaknya barangan Malaysia yang taraf international. Ya. Secret Recipe memang Malaysia punya. Secret Recipe memang brand Malaysia. Secret Recipe. Kemudian juga Mr. Potato. Yang korang makan tu kan, Mr. Potato kan. Itu Malaysia. Mr. Potato tu Malaysia. Jadi kerajaan telah menggalakkan rakyat Malaysia untuk apa? Buka kilang makanan daripada Malaysia. Brand tak apa, brand dapat macam luar negara. Memang banyak. Contoh macam Manhattan Fish. Nama brand macam luar negara, padahal Malaysia punya. Itu padahal Malaysia punya. Macam tu juga brand-brand seperti apa ya? Ni donut, Big Donut Big Apple. Big Apple tu gambar New York, betul tak? Dan gambar depan dia tu New York kan? Gambar depan tu New York. Kita pun ini donat daripada New York. Gambar je. Dia brand Malaysia bang. Brand Malaysia. Tapi kenapa? Kalau kita fikir, kenapa tak gunakan nama-nama Malaysia je cikgu? Sebab orang Malaysia punya sentimen. Orang Malaysia punya pemikiran, kalau nama donat tu, kuih donat Makcik Rokayah. Ya apa dah tempatan sangat. Kuih donat Makcik Rokayah, apa dah kan. Tak glamour lah. Tapi bila tulis Big Donut ataupun Big Apple, ini international ni. Kena beli ni. Sebab mentaliti orang kita, beli yang international. Ya betul Syazwina, betul tak? Nak cari brand yang international. Barulah international. Padahal Malaysia punya. Cikgu tahu. Malaysian punya pemikiran, dia orang nak cari brand yang international. Memang pemikiran orang Malaysia memang macam tu. Sebab dia orang kata apa? Brand international ni quality cikgu, quality. Di mana quality? Tapi make sure sebenarnya brand international tu pun sebenarnya datang daripada Malaysia. Datang daripada Malaysia. Jadi kita akan rasa apa? Aku bangga lah. Aku bangga. Kerana apa? Brand international rupanya Malaysia punya. Baru buka. Perlu buka. Jadi kesimpulannya banyak yang telah dilakukan oleh kerajaan untuk menggantikan barangan-barangan import dengan barangan-barangan daripada negara kita sendiri. So, kalau kamu ada idea untuk buat barangan sendiri, boleh diusulkan. Untuk kita buat barangan sendiri. Baik. So, itulah dia
Okey, iaitu kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia, iaitu peningkatan taraf hidup, kemajuan ekonomi, pemindahan teknologi, mewujudkan peluang pekerjaan, kemudian peningkatan infrastruktur, kemudian proses perbandaran ataupun urbanisasi, dan yang ketujuh, pengurangan import. Dengan itu, maka kita pun telah tamat bab yang ketujuh, iaitu kegiatan ekonomi di Malaysia. Jadi kita telah pun tamat bab yang ketujuh. Ada soalan nak tanya? Okey.